Kesedaran orang ramai juga perlu untuk menyokong usaha memelihara hidupan laut ini agar terus dapat melahirkan generasi baru daripada kelompoknya. Antaranya seperti pusat pengeraman dan penentasan telur penyu yang dikhususkan untuk memberi maklumat serta memupuk kesedaran mengenai aspek pemeliharaan hidupan yang hampir pupus. Program pengelusan dan pemeliharaan penyu di Malaysia dilaksanakan sejak tahun 1950-an bermula di Sarawak. Terengganu adalah lokasi kedua yang menjalankannya pada 1991. Kami ke Pusat Penerangan dan Pengurusan Penyu Cerating Pahang mengikuti misi akuaria dalam membantu menjalani proses penandaan penyu yang terdapat di sini. Ini adalah kali pertama pihak akuaria bekerjasama dengan pusat ini dan 5 pusat sanctuari lain untuk menjayakan program Adopt the Turtle. Kepakaran dan peralatan yang dimiliki akuaria dikongsi bersama untuk merealisasikan perjuangan melindungi sang penyu. Bagi Syukur dan pasukannya, ini antara tanggungjawab yang dipikul, iaitu memberi tunjuk ajar kepada kaki tangan pusat sanctuari mengenai kaedah penandaan microchip ke atas penyu-penyu yang berada di bawah jagaan pusat. Pusat Penerangan dan Pengurusan Penyu Cerating Pahang ini adalah lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan pendaratan utama spesies penyu agar. Ketika kunjungan kami, masih terdapat bekas laluan ibu penyu yang mendarat di sini. Melihat kesan itu, kami mengharapkan agar malam nanti kami berpeluang menyaksikan sendiri fenomena itu. Waktu berlalu pantas, jam 11 malam, kami telah berada di pantai. Apa yang kami harapkan menjadi kenyataan. Penyu agar atau penyu pulau mampu menghasilkan 100 hingga 140 biji telur setiap kali mendarat. Tahun ini merekodkan peningkatan 57 pendaratan penyu ini berbanding tahun lalu. Apa yang membimbangkan ialah penurunan jumlah pendaratan penyu belimbing yang begitu drastik. Penyu hari ini begitu kurang dari segi bilangannya berbanding dengan bilangan mereka 30-40 tahun dahulu. Sebagai contoh, penyu belimbing pada tahun 1956 terdapat lebih kurang 10,000 sarang penyu belimbing di negeri Terengganu. Tetapi pada tahun 1984 hanya terdapat lebih kurang 800 sarang. Dan pada tahun lepas, pada tahun 2006 hanya terdapat 5 sarang. Jadi begitu drastik penurunan dia. Sama hal juga dengan spesies-spesies lain, tetapi tidaklah sebegitu serius penurunannya berbanding dengan belimbing. Jadi lazimnya penyu agar akan kembali ke pantai asal ia dilahirkan untuk bertelur. Ini berlaku pada setiap 3 hingga 4 tahun sekali setelah mencapai peringkat matang untuk bertelur. Sekejap je. Sebagai langkah memantau populasi spesies penyu agar ini di Pahang, ia ditandakan microchip. Inilah, sangkut. Payah. Okey, saya. Itu sangkut. Atas. Usianya yang menjangkau 25 tahun menyebabkan penandaan microchip agak rumit akibat daripada lapisan kulit yang tebal. Namun, kepakaran dan kemahiran yang tinggi mengatasi segalanya. Okey. Penyu agar ini didapati telah ditanda dengan metal tag. Ini bermakna ia sudah beberapa kali mendarat di pantai ini untuk bertelur. Nombor dia tak sensi. Pastinya pengalaman sebegini paling dinantikan sama ada pelancong maupun masyarakat setempat.
Apatah lagi penyu agar hanya mendarat di Malaysia setiap April hingga September. Lazimnya ibu penyu hanya mampu berada di darat untuk bertelur antara 2 hingga 4 jam sahaja sebelum ia meninggalkan telurnya. Ketahanan ibu penyu berada di darat bergantung kepada spesies penyu itu. Memandangkan telur penyu ditinggalkan tanpa jagaan, ia menjadi tugas ranger Pusat Pengurusan Santuari. Lazimnya, ranger akan ke lokasi yang telah ditanda ketika ibu penyu bertelur untuk mengambil semua telur yang ada. Ia perlu dilakukan dengan pantas bagi memastikan tiada pencerobohan dan gejala mencuri telur penyu yang dilakukan penduduk setempat. Ranger perlu sentiasa menjalankan pemantauan bermula dari jam 10 malam sehingga 6 pagi bagi memastikan tidak terlepas pandang mengenai permasalahan ini. Menurut Abdul Karim Muhammad Syam yang bertugas sebagai ketua di pusat ini, telur yang dikumpul akan ditempatkan di pusat penetasan penyu dalam tempoh 2 jam selepas telur diambil bagi mengelakkan telur penyu rosak. Jadi proses penangguhan telur ialah dimulakan dengan menggali lubang sedalam 2 kaki dengan ukuran garis pusat antara 5 hingga 7 inci dan lubang tadi dibuat adalah sama seperti mana lubang-lubang yang digali oleh ibu penyu tadi. Kemudian setelah lubang-lubang tadi selesai digali dengan baik, telur tadi akan dimasukkan ke dalam lubang itu dengan berhati-hati supaya dia tidak akan menjadi rosak. Dan semasa memasukkan telur tadi dikira sekali lagi jumlah bilangan dia supaya mendapat bilangan yang tepat. Proses pengeraman telur haiwan marin ini dianggap satu proses yang unik. Ini kerana tempoh pengeraman dan jantina anak-anak penyu dipengaruhi suhu pasir. Suhu melebihi 29 darjah Celsius akan menghasilkan anak-anak penyu betina. Sebaliknya, suhu kurang daripada 29 darjah Celsius, anak penyu jantan yang akan menetas. Telur penyu akan menetas apabila mencecah tahap matang iaitu selepas 7 hingga 12 minggu dan ia turut bergantung kepada spesies penyu, jumlah pancaran sinaran matahari dan suhu pasir. Namun suhu pasir yang terlampau panas mampu membunuh anak penyu yang belum menetas. Pemeriksaan semula sarang penetasan dilakukan selepas 1 minggu. Pusat Sanctuary Cerating ini antara 6 pusat yang terbabit dengan program Adopt the Turtle Aquarium LCC. Selain menjalankan penyelidikan, penetasan dan pengurusan penyu di negeri Pahang, pusat ini juga berfungsi melaksanakan program-program publicity, khususnya kempen kesedaran kepada pelajar-pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi serta pelancong. Antaranya, program melepaskan anak-anak penyu yang baru menetas di pantai secara terbuka yang dilaksanakan selepas jam 10 malam. Anak penyu yang baru menetas hendaklah dilepaskan dengan keadaan segera ke laut. Ia perlu cepat dilepaskan ke laut secara berkumpulan pada waktu malam. Ini kerana anak penyu memiliki lebih tenaga untuk berenang jauh dari pantai dan melepaskan diri daripada pemangsa. Kita berdoa dan kita mengharapkan supaya pada satu hari kelak penyu ini akan meningkat populasinya dan kita akan cuba mendapatkan kerjasama daripada rakan-rakan kita di negara-negara lain yang masih ada lagi populasi penyu supaya kita dapat memulangkan semula populasi penyu di negara kita ini. Bagi Syukur dan teman seperjuangannya yang lain, biarpun musim penyu bertelur kini berada di penghujung, tanggungjawab mereka masih belum selesai. Matlamat hanya satu, agar khazanah marin ini terus kekal abadi, hidup tanpa ancaman semula jadi dan manusia yang tuli dengan rintihan sang penyu.
Selama sejam Majalah 3 bersiaran, semoga anda semua mendapat manfaat daripada paparan yang telah kami siarkan tadi. Dan seperti biasa, sebelum kita berpisah, saksikan dulu serutan paparan menarik untuk minggu hadapan. Dulu ada? Jalan dulu katakan. Emailkan sebarang cadangan ataupun komen daripada anda ke meja penerbitan kami di alamat majalah3@tv3.com.my. Sehingga bertemu lagi dalam episod akan datang. Salam hormat daripada saya Nurzi Pak Wancik serta kru penerbitan Majalah 3. Jumpa lagi. Turtle eggs and eating turtle eggs, that is a big help to the turtles. Satu ekor penyu ada. Hasil daripada diet atau